Okey, kita mulakan dengan pendahuluan. Krisis kemanusiaan atau kadang-kadang bencana kemanusiaan ditakrikan sebagai acara tunggal atau siri satu peristiwa yang mengancam dari segi kesihatan, keselamatan atau kesejahteraan komuniti atau sebuah kumpulan besar. Ia mungkin merupakan konflik dalaman atau luaran yang berlaku dalam sesebuah negara tersebut. Okey, seterusnya adalah persoalan kajian. Bab ini membincangkan tentang permasalahan kajian iaitu krisis kemanusiaan yang berlaku dalam kalangan manusia. Dalam arus perdana masyarakat masa kini, membina dan membangunkan masyarakat sejahtera adalah merupakan persoalan yang amat penting dan relevan untuk diwacanakan secara serius. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian ini dilaksanakan adalah untuk mendapat tujuan, dapatan dan hasil kajian. Masalah yang kita menjangkakan akan dihadapi dan dibentuk melalui rangka kerja teoretikal atau konseptual, maka secara tidak langsung kita dapat membentuk objektif kajian supaya kajian mampu dicapai dan diukur. Terdapat 3 objektif dalam kajian ini iaitu: pertama, mengkaji konsep insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Yang kedua, mengenal pasti cabaran insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Dan yang ketiga, menganalisis kesan insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Definisi dan istilah. Definisi krisis adalah perubahan negatif situasi yang rumit, sukar dan tidak stabil semasa proses berlangsung. Dalam beberapa kes ini juga merujuk kepada keadaan kekurangan dan ketidaktercukupan. Krisis sinonim dan juga memberi maksud kepada kesukaran, pecah, masalah dan kekacauan. Situasi krisis ini boleh merujuk kepada semua bidang seperti krisis ekonomi, krisis politik, krisis eksistensial manusia, krisis tenaga, persekitaran atau krisis sosial masyarakat. Dan sekarang saya akan menerangkan, membentangkan tentang kajian kami, iaitu perbandingan pandangan antara Barat dan Islam dari segi dari aspek krisis kemanusiaan. Jadi sebelum apa-apa, kita melihat pada pandangan Barat tentang hak asasi manusia. Jadi Barat berpendapat mereka hanya mengambil berat soal hal politik dan sivil saja, iaitu yang memberikan kepentingan terhadap Barat mereka lah. Yang keduanya, mereka berpandangan bahawa perjuangan hak sivil dan politik dianggap satu perjuangan yang tulen. Jadi mereka tidak mengambil berat terhadap hal-hal lain selain daripada politik dan sivil sahaja. Jadi Barat juga berpendapat menganggap bahawa hak mendapatkan makanan, kemiskinan dan kesihatan dan sebagainya bukan lagi satu persoalan kerana ia telah dibereskan oleh Barat sebagai sebuah peradaban yang maju dan gemilang. Jadi mereka menganggap bahawa mereka telah pun menjadi satu peradaban yang maju, jadi mereka tidak memandang perkara-perkara yang remeh seperti kemiskinan, kesihatan dan sebagainya. Seterusnya kita tengok pada pandangan Islam, berbeza daripada pandangan Barat tadi, di mana pandangan Islam menggariskan bahawa terdapat 4 klarifikasi hak yang mesti ditunaikan oleh setiap manusia, iaitu hak Allah ataupun hukum Allah, penentuan hukum. Yang kedua, hak individu. Yang ketiga, hak umum, hak semua manusia. Dan yang keempat adalah hak menggunakan segala kurniaan Allah dengan betul. Islam menganggap bahawa setiap keputusan, peraturan dan prosedur daripada pemerintah adalah tidak sah sekiranya tidak berpandukan hukum syarak. Ini berbalik kepada empat klarifikasi tadi, iaitu hukum Allah, hak individu, hak semua manusia dan hak menggunakan kurniaan Allah dengan betul. Islam juga memberikan layanan yang seimbang terhadap individu maupun masyarakat. Jadi Islam ini tidak memandang perbezaan umur, warna kulit, kaum ataupun agama. Hari ini saya akan membentangkan tentang perbezaan pandangan Barat dan pandangan Islam tentang krisis kemanusiaan dari segi pelarian manusia. Dari pandangan Barat, yang pertama, para orientalis berpendapat bahawa krisis pelarian manusia perkara yang bermasalah bagi mereka kerana orang Barat melihat kepada kesan atau akibat ke atas negara yang menjadi tempat pelarian berpindah. Yang kedua, sesetengah negara Barat tidak dapat menerima sejumlah pelarian dari negara lain disebabkan masalah politik, masalah sumber makanan dan kepadatan penduduk. Dari pandangan Islam, yang pertama, dari perspektif Islam, melihat perlindungan kepada manusia adalah satu keperluan asas. Ini termasuk perlindungan kepada pelarian atau orang berhijrah di atas pelbagai sebab, khasnya yang melibatkan ancaman keselamatan diri dan nyawa. Yang kedua, orang Islam yang memberi perlindungan kepada golongan berhijrah disifatkan sebagai orang-orang yang beriman. Terima kasih kepada sahabat kita atas perbentangannya sebentar tadi. Untuk metodologi kajian, para penyelidik menggunakan beberapa kaedah untuk menyelesaikan tugasan ini. Kaedah yang digunakan oleh penyelidik iaitu reka bentuk kajian dan pengumpulan data untuk mendapat maklumat tentang penyelidikan ini.
iaitu yang menjalankan soal selidik ini adalah 30 orang responden. Dan reka bentuk kajian yang digunakan iaitu penyelidik juga mencari bahan rujukan berkaitan falsafah dan maklumat melalui buku, jurnal, artikel dan lain-lain untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan terperinci. Dan kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data atau kaedah soal selidik digunakan untuk mengukuhkan lagi kesahihan dan kebolehpercayaan data yang diperolehi daripada responden. Lokasi kajian kami dijalankan di tempat kediaman masing-masing berhubungan dengan masalah wabak penyakit yang belum pulih lagi sepenuhnya. Namun begitu, kami menggunakan internet supaya kajian kami masih dapat dijalankan dengan baik walaupun berada di lokasi yang berbeza. Yang seterusnya, kaedah analisis data. Kaedah analisis data merupakan satu tahap proses penyelidikan untuk mengumpulkan data yang dikumpulkan. Boleh digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Pengurusan dan pemprosesan data dikenali sebagai analisis data. Kumpulan kami menggunakan soal selidik untuk menganalisis data. Terdapat beberapa prosedur yang telah kami jalankan untuk menghasilkan data bagi setiap responden dalam kajian kami. Antaranya, kami menggunakan platform Microsoft Form iaitu soal selidik secara dalam talian kerana kajian kami dilakukan secara talian dengan sepenuhnya. Bukan itu sahaja, keadaan negara yang tidak begitu baik telah menjadi salah satu sebab bagi kumpulan kami melakukan soal selidik secara dalam talian. Seterusnya, kami menyiapkan beberapa soalan yang berkaitan dengan tajuk kajian iaitu falsafah perbandingan, faham insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan dari sudut pandangan Barat dan Islam. Setelah itu, kami mengumpulkan sebanyak 30 responden dengan memberikan pautan soal selidik kami melalui media sosial. Akhir sekali, kami mengumpulkan data responden dan menganalisis data tersebut. Kesimpulan yang dapat dalam metodologi kajian ini dapat menambahkan serba sedikit tentang maklumat kajian kami. Dalam bab ini tertumpuk pada reka bentuk kajian, kaedah pengumpulan data dan kaedah analisis data. Oleh itu, kajian kami dapat menghasilkan kesimpulan berdasarkan data-data yang telah kami peroleh. Analisis kajian ini dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu bahagian pertama demografi responden, yang kedua ialah objektif pertama, yang ketiga ialah objektif kedua dan yang keempat ialah objektif ketiga. Bagi demografi responden terdapat 2 soalan, iaitu soalan berkenaan jantinah dan umur. Bagi soalan jantinah, seramai 17 orang responden adalah dari kalangan lelaki dan 13 orang adalah dari kalangan wanita. Bagi kategori umur, dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu 18 hingga 20 tahun dengan 9 orang responden, 21 hingga 23 dengan 14 orang responden, 24 hingga 26 tahun dengan 5 orang responden dan baki 2 orang ialah 26 tahun ke atas. Bahagian kedua iaitu objektif pertama, konsep faham insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Bahagian ini dibahagikan kepada 3 soalan. 3 soalan iaitu soalan pertama, saya memahami sepenuhnya konsep insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Soalan kedua, krisis kemanusiaan memberi kesan ke atas kehidupan seharian saya. Dan soalan ketiga, saya merasakan kehidupan di Malaysia aman damai. Soalan pertama, seramai 3 orang responden menyatakan tidak setuju. 10 orang menyatakan tidak pasti. Yang menyatakan setuju seramai 12 orang dan baki 5 orang menyatakan sangat setuju. Bagi soalan kedua, seramai 2 orang menyatakan tidak setuju, 7 orang menyatakan tidak pasti, 6 orang menyatakan sangat setuju dan baki 15 orang menyatakan setuju. Bagi soalan ketiga, saya merasakan kehidupan di Malaysia aman damai. Seramai 8 orang menyatakan sangat setuju, 15 orang menyatakan setuju, tidak pasti seramai 3 orang dan tidak setuju seramai 4 orang. Seterusnya adalah subpoint 4.3, mengenal pasti kesan insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan. Pihak penyelidik telah menyediakan 3 soalan untuk 30 orang responden. Yang pertama, kesan krisis kemanusiaan terhadap individu ialah kadar pengangguran meningkat. Daripada 30 orang, tiada yang sangat tidak bersetuju dan 3 orang tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. 9 orang tidak pasti, 10 orang setuju dan 8 orang sangat bersetuju. Soalan kedua, kesan krisis kemanusiaan terhadap masyarakat ialah kadar jenayah meningkat. Daripada 30 orang, hanya seorang yang sangat tidak bersetuju, 2 orang tidak bersetuju, 4 orang tidak pasti, 16 orang bersetuju dan 7 orang sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Ketiga, kesan krisis kemanusiaan terhadap negara ialah berlaku kemusnahan alam sekitar. Pernyataan ini mengutip beberapa buah respon. Yang pertama, hanya seorang saja yang sangat tidak bersetuju, 5 orang tidak bersetuju, 6 orang tidak pasti, 14 orang bersetuju dan 4 orang yang sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Seterusnya, subpoint 4.4, menganalisis krisis kemanusiaan mengikut perspektif Islam dan Barat. Pihak penyelidik telah menyediakan 3 buah soalan untuk dijawab oleh 30 orang responden. Soalan yang pertama adalah, menurut pernyataan
menurut pandangan Islam, bencana alam terjadi sebagai ujian daripada Tuhan kepada umat manusia. Daripada 30 orang responden, seorang sangat tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut, 2 orang tidak bersetuju, 7 orang tidak pasti, 11 orang bersetuju dan 9 orang sangat bersetuju. Pernyataan kedua adalah, menurut pandangan Barat, perubahan iklim merupakan salah satu punca berlakunya bencana alam. Daripada 30 orang, seorang sahaja sangat tidak bersetuju, 3 orang tidak bersetuju, 7 tidak pasti, 10 orang bersetuju dan 9 orang sangat bersetuju. Yang berikutnya adalah pernyataan tindakan yang dilakukan untuk mengekang wabak COVID-19 dari sudut pandangan Islam. Seorang responden sangat tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut, 5 orang tidak bersetuju, 6 orang tidak pasti, 14 orang bersetuju dan 4 orang sangat bersetuju. Baik, itu saja daripada bahagian analisis. Seterusnya adalah cadangan strategi penyelesaian krisis. Yang pertama, pihak bertanggungjawab haruslah bekerjasama dengan masyarakat yang terjejas oleh konflik dan bencana untuk mengurangkan kerentanan dengan cara memperkasakan masyarakat melalui program kehidupan, persekolahan atau latihan vokasional dan pendidikan yang dapat mengurangkan keretaan tersebut. Yang kedua, pihak berkuasa juga haruslah bekerjasama secara langsung dengan kumpulan yang terlibat dalam pelanggaran undang-undang untuk mengubah kelakuan mereka. Memandangkan kumpulan yang terlibat dengan pelanggaran ini kerap memegang kuasa politik. Yang penting, bekerjasama dengan mereka secara langsung adalah penting untuk mengubah kelakuan mereka dan dinamik konflik. Yang ketiga, pihak bertanggungjawab juga boleh mengurangkan pendapatan yang tersedia daripada pelanggaran ini. Contohnya, pemandangan manusia merupakan jenayah yang memberi ganjaran yang lumayan dan berisiko pada masa ini. Hal ini dapat mengurangkan keuntungan dan menyekat aliran kewangan yang dikaitkan dengan jenayah ini. Dan akhir sekali adalah penutup. Kesimpulannya, krisis kemanusiaan yang berlaku saban hari makin membimbangkan dalam masyarakat dan mendatangkan pelbagai risiko yang tidak diingini. Oleh itu, eloklah kita mencegahnya daripada akar umbi dengan cadangan-cadangan yang telah dinyatakan sebelum ini, agar masalah krisis ini tidak melarat dan menjadi semakin teruk sekaligus memburukkan reputasi sesebuah negara. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih. Pernyataan tindakan yang dilakukan untuk mengekang wabak COVID-19 dari sudut pandangan Islam. Seorang responden sangat tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut, 5 orang tidak bersetuju, 6 orang tidak pasti, 14 orang bersetuju dan 4 orang sangat bersetuju. Baik, itu saja daripada bahagian analisis.